Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para guru, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan mengisi masa sementara nak tunggu Isyak. Kita nak baca sikit hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi. Maka hadis yang kita pilih untuk dibacakan pada malam ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita ambil hadis seperti mana yang saya tulis dekat caption tadi tu, hadis nombor 426. Dia duduk di dalam bab raja ataupun pengharapan. Kita akan bincangkan hadis tersebut dalam bab yang ke-51, Babur Raja'i, hadis nombor 426. Wa an Abi Hurairah atau Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, daripada Abu Hurairah atau Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Hurairah ataupun Abu Sa'id Al-Khudri. Syakka ar-rawi wala yadurru syakkun fi aini sahabi li'annahum kulluhum udhul. Disebutkan dalam ni, siapa yang disebutkan dalam ni, bahawasanya perawi dia tak pasti. Perawi tak pasti sama ada Abu Hurairah ke Abu Sa'id Al-Khudri yang riwayat. Ini menariklah, ini menggambarkan sifat amanah yang ada pada perawi-perawi hadis. Bila mana dia tak ingat, dia sebut dia tak ingat. Bila mana dia tak pasti, dia sebut dia tak pasti. Dia tak, orang muda kata, dia tak buat palatang. Dia demi nak menjaga nama dia, takut orang kata lah hang ni pelupa. Tidak. Demi nak menjaga kesucian hadis Nabi SAW, mereka sangat berhati-hati. Bimbang kalau tersilap, bimbang kalau terbawa fakta yang salah. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja membuat pendustaan ke atas aku, disediakan untuk dia neraka. Mereka sangat berhati-hati dan mereka sangat menjaga. Bahkan ada dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut dalam hadis, law ya'lamul mar baina yadal musalli madza alaihi lakana ay yakhifa 40 khairan lah min ay yamurra baina yadayhi. Kata Nabi SAW, kalaulah seseorang yang melintasi di hadapan orang yang sedang solat itu tahu apa yang kena padanya nanti dengan apa akibat perbuatan tersebut, maka lakana ay yakhifa, dia sanggup berhenti, tunggu 40 selama 40 daripada dia berjalan melintasi orang sembahyang. Maka disebutkan di dalam syarah, perawi mengatakan dia tak ingat 40 apa. Dia tunggu selama 40 apa? 40 hari ke, 40 jam ke, 40 apa? Tak ingat. Maka dengan jujurnya perawi menyatakan tak ingat. Maka dia menyebutkan hadis itu setakat 40. Maka di sana menunjukkan kepada kita kejujuran para perawi hadis ini. Di dalam Dalilul Falihin disebutkan, yang menyebutkan kata-kata ini ialah A'mash, mengatakan perawi di atas dia tak pasti siapa yang meriwayatkan ini, sama ada Abu Hurairah ataupun Abu Sa'id Al-Khudri. Either one of them lah, antara salah satu salah satu daripada mereka tu. Tapi disebutkan dalam ni oleh Imam Nawawi, ataupun disebutkan oleh perawi dalam ni, wala yadurru syakkun fi aini sahabi li'annahum kulluhum udul. Tapi tak ada masalah pun kalau Abu Hurairah pun tak apa, kalau Abu Sa'id Al-Khudri pun tak apa, kalau sahabat lain pun tak apa. Sebab sahabi kulluhum udul, semua sahabat Nabi ni adil. Bila kita adil ni siqah lah. Siqah ni bermaksud kita memang trusted lah. Sebab siqah
Siqah consists of two, berbahagi kepada dua, iaitu adil dengan dhabit. Adil itu di sudut dia punya kepewarakannya, dhabit di sudut kepakaran hafalannya, itu pecahan dia banyak. Tetapi bermaksud kalau kata daripada sahabat ni, sahabi kulluhum udul. Kalau sahabat semua adil, semua kita percaya dengan sifat dan kemuliaan mereka. Dah terbukti dalam Quran, dah terbukti dalam hadis. Bahkan di dalam istilah ilmu hadis kita ada bab membincangkan tentang marasil sahabah, hadis-hadis mursal dalam kalangan sahabat. Contohnya sahabat A, dia ambil hadis ni daripada sahabat B, sahabat B yang riwayat daripada Nabi. Tetapi dalam riwayat dia tak sebut nama sahabat B itu. Dia jadi mursal, tapi tak ada masalah. Sebab marasil sahabah, mursal para sahabat tidak ada masalah. Sebab sahabi kulluhum udul. Para sahabat Nabi semuanya adil belaka. Jadi dalam hadis ni nak beritahu kepada kita, hadis ni dia tak sure yang riwayat ini Abu Hurairah ke ataupun Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi tak apalah katanya, wala yadurru syakkun fi 'aini sahabi li'annahum kulluhum udul. Tak ada masalah pun kalau kata salah seorang pun ataupun sahabat lain ke, sebab semua sahabat kita percaya, semua sahabat mulia belaka. Selesai. Baik. Qala, maka berkata perawi ataupun berkata yang meriwayatkan hadis ini, sama ada Abu Hurairah ataupun Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata perawi, lamma kana yaumu ghuzwati Tabuk, bila mana pada musim perang Tabuk ni, dalam peristiwa perang Tabuk ni, asaban nasa maja'atun. Para sahabat ataupun para prajurit ataupun para mujahidin perang Tabuk ini, di musim perang Tabuk itu, di selepas perang Tabuk itu, depa ialah perjalanan. Kita dah bincang tentang perang Tabuk sebelum ni, kalau kita ingat tentang kisah Ka'ab bin Malik, yang mana mereka nak pergi perang Tabuk itu sangat jauh, memakan masa berapa lama. Jadi dalam perjalanan perang Tabuk ini, di musim perang Tabuk ini, disebut dalam hadis, asaban nasa maja'atun. Asaba, mereka diuji ataupun mereka ditimpa ataupun diuji lah dengan maja'atun, ataupun daripada perkataan lapang. Ditimpa kelaparan yang sangat dahsyat. Sebab lapang lah, perjalanan jauh dengan panah terik, dengan bekalan tak cukup dan sebagainya. Maka para sahabat ini, para pejuang mujahidin, para sahabat Nabi ini lapang. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka pun dalam kalangan mereka 2-3 orang ni pergi jumpa Nabi dekat camp mereka ni, pergi jumpa Nabi ni belum sampai di Madinah. Pergi jumpa Nabi, maka dia berkata, ya Rasulullah, lau azinta lana fanaharna nawadihana faakalna waddahana. Maka 2-3 orang sahabat ni pergi jumpa Nabi, pergi bagi tahu, pergi minta izin. Lau azinta lana, ya Rasulullah, kalau Rasulullah izinkan. Ini satu adab yang baik para sahabat Nabi. Sebelum nak buat sesuatu tindakan, sebelum nak buat sesuatu perkara, dia berjumpa Nabi dan minta keizinan daripada Nabi dulu. Maka kata para sahabat ni, tak disebutkan dalam hadis siapa, pergi jumpa Nabi, berkata, ya Rasulullah, kalaulah Rasulullah izinkan, boleh tak fanaharna nawadihana faakalna waddahana. Kalau Rasulullah SAW izinkan, boleh tak kita sembelih bang unta kita ni? Sebab mereka pergi berperang ni adalah bawa unta 3-4 ekor, bukan 3-4 ekor, saya tak tahu berapa, tapi bawa unta sebab nak bawa muatan, nak bawa senjata, semua tu kan. Jadi adalah unta. Jadi para sahabat ni minta kat Rasulullah, ya Rasulullah, makanan dah habis dah, kita semua pakat lapang. Jadi yang ada pun sisa-sisa je. Jadi boleh tak kalau Rasulullah izinkan kami nak sembelih unta, boleh juga kita makan? Sebut dalam ni fa'akalna, yang kita boleh makan. Waddahana, dan kita boleh, waddahana ni dia main daripada duhina. Duhina ni dia lemak. Kalau kita buka dalam Mu'jam Arabi ni, dia kata da'ra'sun bizaiti, maksudnya dia buat minyak dengan lemak. Saya tak pasti terjemahan lebih tepat bagaimana, tapi dalam konteks ini dia kata, ya Rasulullah SAW, boleh tak kita sembelih unta, boleh tak kita makan daging dia, dan bila boleh juga kita ambil manfaat daripada lemak dia. Waddahana, itu duhina ni lemak, boleh tak kita ambil manfaat dari lemak dia, mungkin untuk buat minyak lah, ataupun mungkin untuk Allahu alam, untuk panaskan badan dan sebagainya. Saya tak tahu, mungkin untuk sapu di badan. Allahu alam, orang yang lebih faham sastra Arab ataupun pernah duduk di tanah Arab mungkin lebih jelas dengan kalimat ini. Tapi duhina itu lemak. Jadi boleh tak kita sembelih unta ni, unta kita ni, kita sembelih 1-2 ekor, kita boleh makan daging dia, dan lemak dia kita boleh ambil buat minyak. Mintakan Nabi.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'alu, okey buat. Nabi kata it's okay then. Nabi buat. Pilah. Dia minta izin dekat Nabi dan Nabi kata okeylah. Pasal kita makanan pun tak ada. Okey, baik. Faja'a Umar radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah in fa'alta qul la zahru. Maka lepas Nabi kata okey pilah sembelih, depa pun pi, Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar dengar. Maka Sayyidina Umar pi jumpa Nabi, ya Rasulullah, kalau Rasulullah bagi depa buat benda ni sembelih, kuranglah unta kita. Tapi dekat dalam konteks hadis ni dia tak kata berkurang unta atas nama, tapi dia sebut qul la zahru, maksudnya unta berkurang tapi berkuranglah kenderaan ataupun unta tadi itulah untuk kita pikulkan kita punya barang-barang. Kalau unta kita sembelih, nanti barang-barang kita ada banyak ni, senjata dan sebagainya ni, jadi kita tak ada lah nak pikul di atas belakang unta-unta dah tak ada lah. Saya nak pergi bagi pendapat dia, bukan dia pergi petikai Nabi. Dia kata ya Rasulullah, kalau lah sembelih buat 3, 4, 5 ekor, berkurang lah. Nanti kita macam mana nanti, takkanlah beban itu kita nak bawa dekat unta lain jadi double atau triple, nak kena tanggung beban yang lagi banyak. Sebab 1, 2, 3 ekor unta kita dah sembelih. Qullah zahar, berkuranglah. Yalah, barang yang kita nak tampung itu. Baik. Maksudnya berkurang unta, berkuranglah kita punya kenderaan. Tu bahasa mudah dia begitu. Baik. Walakin yad'uhum bifadli azwadihim. Kata Sayyidina Umar, boleh tak saya bagi cadangan yang lain? Kalau boleh Rasulullah, daripada pendapat tadi tu okey, tapi saya rasa kalau sembelih unta saat lagi macam saya sebut tadi itulah, okey. Boleh tak saya bagi cadangan, Rasulullah panggil depa, minta depa buat mai semua bekas-bekas makanan depa. Okey. Walakin yad'uhum bifadli azwadihim, lebihan-lebihan makanan mereka. Yang ada lebih-lebih sisa-sisa tu mai kat Nabi. Summa da'ullah lahum 'alaiha bil barakah la'alla Allah ay yaj'ala fi dhalikal barakah. Semua minta Rasulullah minta dekat depa buat mai semua depa punya bi fadli auzari azwadihim, ziyadah, lebihan-lebihan makanan depa tu panggil depa buat mai. Maka Nabi doalah dekat Allah, Sayyidina Umar minta agar Allah kurniakan berkat pada makanan itu. Mudah-mudahan dengan keberkatan pada makanan itu, maka insya-Allah mudah-mudahan kita dapat makan. Saya nak bagi cadangan. Okey. Summa da'allahu lahum 'alaiha bil barakati la'alla Allah ay yaj'ala fi dhalikal barakah. Mudah-mudahan dengan kita himpun semua makanan tu, Nabi tolong doa Ustaz, mudah-mudahan Allah menurunkan berkat. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Nabi kata okey, ya betul. Boleh juga cadangan saya orang ni cantik juga. Fada'a binit'in fabasatah thumma da'a bifadli azwadihim faja'ala ar-rajulu, okey berhenti kat situ. Thumma da'a bifadli azwadihim. Maka Nabi kita okey, cantik. Nabi kita panggil depa himpun makanan-makanan ni, maka dibentangkan di depan Nabi ni macam satu kulit lah, satu bekas, satu hamparan. Maka Nabi kita panggil semua sahabat kita ni, bawa mai bekas-bekas makanan depa, sisa-sisa makanan lebih-lebihan tu bawa mai himpun depan Nabi. Okey. Maka kata perawi dalam hadis ni, faja'ala ar-rajulu yaji'u bil kaffi dzarratin. Ada yang bawa mai, ada apa nama zarrah ni gandum. Ada yang bawa mai kaffah, satu genggam gandum ni tinggal kat dia. Wa yaji'ur rajulu bi kaffit tamar. Ada yang bawa mai segenggam ataupun besar-besar lengan, bukan besar lengan, duduk dalam genggaman saja buah kurma tamar. Okay. Ada bawa mai gandum sikit, ada bawa mai kurma sikit, tapi seorang pun jangan simpan lah. Seorang pun tak simpan, semua amanah. Apa yang baki duk ada ni bawa keluar semua. Ini satu konteks ekonomi yang sangat menarik. Bila mana kita dicengkam kesusahan di dalam suasana ekonomi yang seperti mana sekarang, maka saki baki yang ada itu kita keluarkan dan kita kumpulkan sekali.
Ini konsep yang menarik untuk kita apply dalam ekonomi kita. Okay? Konsep ni saya fikir insurans ataupun takaful dah buat satu tabungan yang menghimpunkan semua simpanan kita sekali. Okay? Dia pakai satu kolam, satu tabungan. Dia takaful, dia bukan insurans. Okay? Kafalah. Baik. Maka tuan-tuan, maka pakat berbayar seorang fikir, faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dzarratin. Ada bermain gandum, lepas tu wa yaji'u ar-rajulu bi kaffi tamrin. Ada yang bermain segenggam tamar. Okey. Wa yaji'u al-akhar bi kisratin. Kisrah apa ni? Roti. Ada yang bermain gandum sikit, ada bermain kurma sikit, ada bermain roti sikit. Sisa-sisa yang lu ada, pakat ripun sekali tak depan Nabi. Thumma qala khudhu fi aw'iyatikum fa akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fi askari wi'aan illa mal'uhu wa akalu hatta syabi'u wa fadala. Maka Nabi kata depa meltak. Okey. Maka Nabi pun doa, maka Nabi kata okey, mai ambil. Maka disebut dalam hadis ni kata apa? Okey. Fa akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fi askari wi'aan illa mal'uhu wa akalu hatta syabi'u wa fadala. Wa akalu hatta syabi'u wa fadlatun. Pakat ambil makan semua makan ni, tapi tak ada seorang pun yang tinggal. Maksudnya kalau ikut logik sisa makanan tu tak lepas, sebab bukan semua orang ada bagi, ada yang tak ada apa, tapi boleh main makan. Maksudnya dalam hadis ni kata sahabat-sahabat mujahidin yang tak ada pi letak sumbangan tu pun dia pun boleh pi ambil makan, pi ambil wa akalu, makan sampai kenyang. Wa akalu hatta syabi'u, makan semua, pakai semua, pakai kenyang dah. Wa fadalatun, ada lebih lagi. Ini berkat. Inilah dinamakan barakah. Bila kita semak apa maksud berkat, berkat ialah ziyadatul khair, pertambahan kebaikan, satu pertambahan nilai, bukan di sudut nilai fizikal, tetapi nilai yang di sisi Allah. Itu nama berkat, barakah. Walaupun di sisi kita ia sedikit, tetapi ia mencukupi. Tetapi kalau rezeki itu tidak ditutupi dengan berkat, dia walaupun dia banyak, tetapi dia tak pernah cukup. Kita pernah jumpa orang yang gaji sebulan 700, 800, anak 4-5 orang sekolah, seorang universiti, tetapi cukup dia kerana keberkatan yang ada padanya. Ada orang kita jumpa gaji sebulan 20,000, tapi tak pernah cukup. Dengan hutang kad kreditnya banyak, hidupnya tak pernah tenang kerana tidak ada keberkatan kepada rezekinya. Keberkatan mencukupkan apa yang tak cukup. Tetapi kalau keberkatan itu tidak ada, ataupun keberkatan itu dicabut, kita usahalah macam mana pun, himpunlah harta daripada barat ke utara, takkan cukup dan takkan puas. Keberkatan ibarat pelapik yang melapik kita punya rezeki. Bila tercabut keberkatan itu, rezeki akan masuk dan dia akan hilang, pergi. Maka keberkatan itu mencukupkan. Ziyadah pertambahan kebaikan. Keberkatan. Satu. Yang kedua yang saya boleh kongsikan daripada sini iaitu berapa banyak umat, para nabi, para anbiya ini, mereka dijamu oleh Tuhan. Ini satu bab yang menarik juga. Kalau kita tengok dalam Quran, surah Nabi Musa AS, bagaimana Bani Israel, dalam Quran surah Baqarah Allah Taala sebutkan diturunkan kepada mereka wa anzalna 'alaihim manna wa salwa, diturunkan kepada mereka manna wa salwa. Diturunkan kepada mereka manna wa salwa untuk mereka makan. Kemudian dijelaskan di dalam tafsir, salwa itu adalah sejenis burung, manna itu sejenis manisan, tak apalah, makanan syurga. Depa dapat makan. Kemudian depa dapat minum. Okey. Dalam Quran juga Allah sebut, wahai Musa, idrib bi'asakal hajar fanfadarat min husnata 'asyrata 'aina. Qad kullu alima kullu nasim ma asyrab. Allahumma salli ala Muhammad.
fanfadarat minhu 12 aina. Wahai Musa, pukul tongkat kamu ke batu, akan keluar di situ 12 mata air. Qad alima kullu unasin ma, setiap seorang di dalam kalangan mereka itu, setiap suku itu dia tahu dia nak minum di mana. Bermaksud depa dapat belanja makan, depa dapat belanja minum. Siapa yang belanja ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selama ini pun Allah belanja. Kita duk kutip kangkung di belakang rumah kita tu bukan banyak duit. Kita dah ambil buah-buah di kebun selama ni tu pun bukan banyak duit. Kita duk membina bukan kita banyak bil bulan-bulan kita punya buah-buahan kita. Durian kita yang kita tanam yang jadi beribu-ribu itu. Mana ada cukai yang kita perlu bayar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Percuma belaka. Kalau ada pun cukai, mungkin cukai pendapatan kepada manusia, tetapi kepada Allah percuma. Allah sentiasa belanja kita. Kalau kita simpulkan kehidupan kita ni ibarat tetamu yang datang ke rumah seseorang, dan orang itu akan jamu kita tak henti-henti daripada kita mula sampai kita keluar nanti. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjamu para hamba-Nya di atas dunia ni, tuan-tuan. Dia main musim durian, habis musim durian, dia main musim manggis, tak ada habis musim manggis, dia main musim rambutan, tak ada habis musim rambutan, dia main pula musim pelam, tak ada habis musim pelam, dia main pula musim, tak berhenti main musim buah-buahan, berganti-ganti pula. Habis pula musim buah-buahan, saat lagi dia menjadi pula padi, lepas tu pula getah mengeluarkan susunya. Allahu Akbar. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada para hamba-Nya tanpa dia peduli. Ambil dan memberi pula ikut fasa, satu bagi, lepas kenyang habis buah durian makan, bagi pula buah manggis yang bagi sejuk balik badan yang panas kerana makan durian. Allahu Akbar. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dan mengurniakan kepada pada manusia itu belanja, jamu makan. Makanlah. Ya. Allah kata dalam Quran, makan, kulu washrabu, makan dan minumlah. Ya. Allahu Akbar. Tetapi yang kita bincang sekarang ni secara directly, yang Allah turunkan makanan itu directly for them. Umat Nabi Musa dapat makan manna wa salwa dan keluar air daripada batu. Nabi Isa AS, para sahabat Nabi Isa dapat makan hidangan Al-Ma'idah yang kita telah bincangkan di dalam siri Bedtime Stories itu. Bagaimana disebutkan dalam tafsir, talam itu diturunkan daripada langit, yang mana para sahabat Nabi Isa boleh tengok talam itu turun sampai di bawah. Bila dibuka kainnya itu, di dalamnya ada ikan yang sangat sedap. Kemudian dalam tafsir dia bincang panjang. Di dalam siri Bedtime Stories kita bincang panjang menu-menu yang disebutkan dalam tafsir. Turun hidangan daripada langit. Tiap-tiap pagi waktu turun, tiap-tiap hari pagi turun pula hidangan dalam surah Al-Ma'idah. Rasulullah SAW sendiri, para sahabat Nabi beberapa kali dalam peristiwa, para sahabat dapat jamuan makan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang kisah hidangan Jabir, tentang kisah ini, beberapa kali keberkatan yang ada pada makanan itu, yang Allah anugerahkan makan. Dalam hadis Jabir, bagaimana seluruh Madinah dapat makan pada masa itu. Maka tuan-tuan, begitulah Allah belanja para hamba-Nya, memberikan para hamba-Nya percuma, tetapi sebaliknya para manusia lah yang meletakkan harga. Allahu Akbar. Maka makanlah para sahabat ini. Makan. Bila makan tuan-tuan, habis makan semua, kenyang semua, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi mengucap kalimah syahadah, aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku ini adalah pesuruh Allah. Dan kita mengucap itulah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimah syahadah. Nabi sebut ucapan kalimah syahadah tersebut. Kemudian Nabi kata, la yalqallaha bihima abdun ghairu syakkin fayuhjaba 'anil jannah. Tak bertemu Allah seseorang hamba yang datang bersamanya kalimah syahadah ini tanpa rasa ragu di dalam hatinya. Maknanya dia mengucap kalimah syahadah di lisannya dan membenarkan di hatinya. Maksudnya dengan penuh keyakinan. Kita tak ada ragu, ghairu syakkin, tak ada keraguan. Tak bertemu Allah seseorang hamba yang mengucap dua kalimah ini tanpa keraguan, melainkan tidak ada hijab padanya di hari akhirat di antara dia dengan syurga. Nabi sebut dalam hadis ibarat riwayat Imam Muslim. Maknanya seseorang hamba yang datang kepada Allah dengan membawa kalimah syahadah yang tidak ada keraguan kepadanya. Maknanya dia mengucapkan dengan lidah, dia membenarkan dengan hati dan tidak ada keraguan langsung padanya.
maka kata Nabi di hari akhirat kelak dia datang bertemu Allah dan tidak ada halangan di antara dia dan syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ada satu hadis yang lain, Muaz bin Jabal, ni hadis sebelumnya tak silap saya. Benda yang sama cerita. Nabi naik satu kenderaan dengan Muaz, Muaz duduk di belakang Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Muaz, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Muaz ala ar-rahli atas satu kenderaan. Maka Nabi panggil, ya Muaz, wahai Muaz. Nabi panggil, Muaz jawab, labbaika Rasulullah wa sa'daika. Ini satu ucapan jawab yang beradab. Okay? Nabi panggil Muaz. Muaz 3 kali Nabi panggil Muaz. Maka Muaz jawab benda yang sama 3 kali. Maka Nabi kata, qala Rasulullah SAW, kata Nabi, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbih illa harramahu Allahu 'alan nar. Kata Nabi kepada Muaz, tidak seorang pun yang mengucap kalimah syahadah sungguh-sungguh dan membenarkan dalam hatinya, melainkan illa harramahu Allahu 'alan nar, melainkan Allah akan mengharamkan untuknya neraka. Maka tuan-tuan, maka Muaz terkejut dengan ataupun Muaz excited dengan, maka Muaz kata, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru? Ya Rasulullah, boleh tak saya habaq cerita ni kat seluruh manusia agar mereka bergembira? Ibshir, bergembira. Basyarun, berita gembira kan? Kata Muaz, ya Rasulullah, ialah Nabi kita siapa yang mengucap kalimah syahadah dengan benar-benar tekad dan azam dan keyakinan yang kukuh, Allah akan haramkan untuknya api neraka. Maka Muaz, masa tu Muaz dengan Nabi ya. Maka Muaz kata, ya Rasulullah, boleh tak saya nak pergi bawa cerita ni sampai habaq kat semua, bagi orang seronok. Pasal apa seronok? Pasal yalah mengucap kalimah syahadah kemudian dengan membenarkan keyakinan adalah hati yang sungguh-sungguh, Allah akan haramkan neraka. Maka saya nak pergi habaq bagi dia seronok. Satu sunnah para sahabat nak menggembirakan orang lain. Okey. Qala izan yattakilu izan yattakilu fa akhbara biha Muaz inda mautih ta'assuman. Ta'assuman saya cerita ta'assuman ni beliau. Maka Nabi kita bukan aku tak mau bagi khabar. Bukan tak boleh bagi khabar, tapi takut selagi orang salah faham. Takut selagi orang salah faham. Selagi dengan orang percaya pegang yang tu saja, tak tengok syarah, tak mengaji bab lain, dia fikir tak apalah, aku mengucap sungguh-sungguh, aku yakin sungguh-sungguh dengan Allah, tak gaduh dah solat. Tak gaduh dah buat baik, tak gaduh dah nak jaga-jaga diri semua ni, tak ada masalah, boleh buka tudung, boleh buat merapu semua. Pasal apa? Aku dah mengucap lah. Dan aku yakin sungguh-sungguh Allah itu Esa. Aku yakin sungguh-sungguh Nabi itu Rasul Allah. Cukup kan? There is no need for me to perform any prayers. Tak perlu nak semayang ke, tak perlu nak buat baik ke. No, I don't have to practice any good deeds. I don't have to avoid any bad sin. Tak perlu nak buat satu benda yang baik, tak perlu nak elak satu benda yang buruk, sebab aku dah mengucap sungguh-sungguh. Nabi kata aku takut orang salah faham yang tu. Aku takut orang salah faham bab tu. Bukan aku tak bagi khabar. Benda ni betul daripada Nabi dan betul daripada Allah. Tetapi kalau kita bermudah-mudah pergi khabar macam tu, sekali lagi orang pakat salah faham habis. Sekarang mungkin tak berlaku macam tu. Zaman sahabat mungkin tak berlaku. Ni zaman yang berlaku ni zaman kita ni lah. Zaman kita ni yang kita nak kena jaga ni. Macam ada satu hadis yang lain, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, la yunji ahadun min ummati. Umat-umat aku ni tak selamat kan? Umat-umat aku ni tak selamat dengan amalan. Maka para sahabat tanya, wala iyyaka Rasulullah, adakah Nabi pun macam tu? Nabi kata, wala iya ya, saya pun macam tu. Walakin ayataghammadani Allahu minhu birahmah. Tetapi saya ni diselamatkan oleh Allah dengan rahmat. Okey, ataupun semua kita ini diselamatkan oleh Allah dengan rahmat. Wala iya ya. Nabi kata saya pun macam tu, tetapi kita semua diselamatkan ataupun kita semua masuk syurga birrahmah, dengan rahmat. Maka orang berpakat bagi hujah lah, tengok belum tentu lagi amalan ni, belum tentu masuk syurga. Tak apa, yang penting hati, yang penting ini. Orang mula berhujah macam tu. Masuk syurga dengan rahmat, betul, masuk syurga dengan rahmat. Okey, tetapi dalam hadis yang sama Nabi sambung, walakin saddidu, wala bagaimanapun buatlah yang betul. Maknanya ikutlah syariat. Apa yang disuruh oleh agama buat.
Betul, kita tidak akan masuk syurga dengan solat kita. Kalau kita masuk syurga dengan solat, kita semayang 1000 tahun pun takkan mampu untuk bayar syurga walaupun hanya untuk 1 jam. Tak boleh, takkan mampu. Sebab syurga terlalu indah dan besar, tak tergambar oleh akal, tak terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, terlalu besar dan hebat nilainya. Maka kalau kita masuk syurga dengan amalan, kalau kita masuk syurga dengan solat, 1000 tahun solat kita pun belum mampu untuk membayar syurga walaupun hanya duduk 1 jam. Kalau kita masuk syurga dengan kita nak bergantung dengan puasa kita sahaja, kita tak buka langsung pun belum tentu kita dapat masuk dan membayar. Tetapi hakikatnya adalah masuk syurga dengan rahmat. Tetapi dalam hadis yang sama kata Nabi, walakin saddidu, wala bagaimanapun kena buatlah syariat yang betul. Kena solat, kena puasa, kena zakat, kena buat yang betul. Daripada kita buat yang betul itu, barulah dapat rahmat. Boleh jadi tak orang yang tak buat boleh dapat rahmat juga? Boleh jadi. Itu biasa tuan-tuan. Hadis Al-Kiflu Nabi sebut. Kisah Al-Kiflu lelaki zaman dulu yang buat dosa seumur hidup dia. Yang dia ni satu ketika datang seorang perempuan kepada dia nak minta hutang kepada dia. Hadis ni sahabat kata Nabi ulang kepada kami bukan sekali, bukan 3 kali, bukan 7 kali. Terlalu banyak kali Nabi ulang kepada kami tentang hadis Al-Kiflu ni. Al-Kiflu lelaki zaman dulu ni yang hidup dia ni hanya buat maksiat ni. Sampai satu ketika seorang perempuan main nak minta pinjam duit dekat dia. Dia kata boleh aku bagi duit tapi dengan syarat kena tidur dengan aku, layan aku dulu. Perempuan ni menangis pasal dia tak ada cara dah, pasal ayah dia sakit, maka dia terpaksa juga. Dia terpaksa juga. Jadi maka malam tu nak terjadi dah peristiwa tu. Al-Kiflu dah naik dah atas perempuan tu dan perempuan tu menangis. Maka Al-Kiflu kata, kenapa menangis? Aku bukan paksa pun, aku bagi duit dan hamba dah setuju. Maka perempuan dia kata, aku menangis bukan sebab apa, aku menangis mengenangkan aku tak sanggup buat benda ni sebenarnya, tetapi sebab terpaksa, sebab aku dah terdesak dengan aku takut kepada Allah. Terus tak jadi. Al-Kiflu dia terus bangun daripada perempuan tu. Dia kata, hang dalam keadaan susah macam ni pun, hang masih ingat Allah, hang masih takut Allah, hang masih jaga marah diri, hang masih jaga semua, sedangkan aku Allah bagi kekayaan, kemuliaan, kedudukan, segala-galanya, tapi aku tak pernah ingat dengan Allah. Maka Al-Kiflu bagi duit kat perempuan tu. Al-Kiflu kata, biarlah balik, aku tak mahu buat apa lah. Dia rasa macam spoil mood dia. Kemudian malam tu dia termenung fikir kehidupan dia, apa ni aku punya teruk ni. Dia muhasabah diri dia. Dan kata Nabi, malam tu juga dia mati. Maka kata Nabi, Al-Kiflu fil jannah. Dan Al-Kiflu masuk syurga. Masuk syurga. Dan hadis ni kata perawi, kata para sahabat, Nabi bukan ulang sekali, bukan ulang 3 kali, bukan ulang 7 kali, ulang banyak kali dah kami hadis ni. Sebagai motivasi galakan daripada Nabi SAW kepada kita para umat baginda untuk ingat Allah ni, keampunan Allah begitu luas, kasih sayang Allah sangat besar. Saya nak tutup dengan hadis tu, satu last. Okay? Saya nak gambarkan kasih sayang Allah luah dia terang mana. Kita baca ni, pendek ya. Wa an Umar bin Al-Khattab, daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa iza imra'atun min as-sabi tas'a iza wajadat sabiyan fi sabi aqazathu fa alzaqathu bi batniha fa arda'athu. Maka kata Umar, satu ketika kami bawa qudima Rasulullah, dibawakan kepada Nabi para tawanan perang. Okey, bisabi. Dibawakan kepada Nabi para tawanan-tawanan perang. Kalau kita buka dalam dalil Falihin, dia akan sebut lah. Syarah ni dia akan sebut perang apa sebagainya. Tapi ni sebagai penutup, sebagai ringkas ya. Saya nak baca kat tuan-tuan. Sayyidina Umar cerita satu ketika satu perang tu kami menang, kemudian dibawakan kepada Nabi tawanan-tawanan perang. Bila dibawakan kepada Nabi tawanan-tawanan perang, maka dalam kalangan ramai-ramai itu ada budak kecil, ada baby. Ada baby dan juga ada seorang perempuan, mak dia lah, yang dan baby tu menangis dan mak budak ni ambil baby tu dan menyusu. Ya. Fa alzaqathu bi batniha fa arda'athu. Dia ambil budak tu, dia letak di badannya dan dia menyusukan budak itu. Anak dia lah. Okey, tapi kita jangan bayang pula dah lah, maksudnya di depan para sahabat ni, tawanan perang ni ada yang ialah para tawanan ya, ada yang ibu, ada yang bukan tawanan bermaksud tawanan yang masuk pergi perang kemudian orang macam mana orang yang berlepas beranak pergi perang, bukan. Sebab tradisi perang zaman dulu ni dia kadang-kadang mereka bawa keluarga, kadang-kadang mereka bawa harta benda sebagai motivasi kepada mereka. Okay.
Tapi tak apalah, poin dia adalah hadis ni dia muttafaqun alaih. Dia riwayat Imam Bukhari dan Muslim di dalam sanad yang sama. Jadi dia muttafaqun alaih. Kuat sangat muttafaqun alaih. Tak apa. Maka apa nama ni, maka dia pakai duk tengoklah ni. Okey, depan orang ramai ada baby menangis ni, mak baby tu yang juga tawanan perang ambil baby dia dan tekak di badan dia dan dia menyusukan anak dia itu, baby itu. Okey. Faqala Rasulullah, maka berkata Nabi SAW, "Atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha finnar." Sambil dia tengok tu, bukanlah tengok ni kita bayang macam tengok dekat, tidak. Dia macam suasana sahaja kan, suasana tu tak faham maksud saya takut orang salah faham. Okey, saya takut orang salah faham dah apa Ustaz ni contoh ni. Bukan, teks hari ni mengatakan demikian. Okey. Dia dalam suasana orang ramai tengok, bukan yang tepi merendah tengok, bukan. Okey. Jadi maka depa perasanlah baby menangis, maka mak budak tu pergi ambil dan yusukan anak. Anak dia orang nampak benda tu dan para sahabat pun tengok Nabi tu. Tengok kali macam tu je lah. Maka sambil duk perhati, sambil duk sembang, maka Nabi kata kepada para sahabat, "Atarona hadhil mar'ata tarihatan waladaha finna." Nabi kata, hampa rasa-rasa lah mak budak ni, makcik ni, kakak ni, dia gamak dah ambil anak dia baby tu, dia lempak dalam neraka. Dia gamak dah. Okey. Maka para sahabat kata, faqulna, para sahabat Rasulullah kata, kami semua pekat kata, la wallahi, demi Allah tak mungkin. Siapa pun mak tu, siapa pun kakak tu, Islamkah dia, bukan Islamkah dia, semua orang sayang anak. Apatah lagi baby. Takkan tersanggup akal dia nak ambil baby di dalam tengah duk menyusu dengan dia, pergi lempak dalam api. Tak mungkin. Dia takkan tergamaknya. Saya Nabi kata apa agak-agak kakak ni dia gamak dah ambil anak dia yang tengah menyusu tau, bukan anak baby dia yang sedang duk relax ni, sedang duk menyusu ni. Tuan faham bila sedang menyusu ni, bila kita lepas pun dia teriak tau. Jadi sedang duk menyusu ni kita tarik, kita buah dalam api. Gamak dah. Maka kata para sahabat, la wallah, demi Allah tak mungkin. Tak, dia mesti tak gamak punya. Nak abang apa? Nak abang kata sayang. Sayang. Anak ni umur peringkat baby ni yang paling kita sayang sekali. Bukan kata yang lain tak sayang, tapi tak faham lah maksudnya. Sayang. Sayang. Pasal kadang-kadang bila dia menangis tengah malam tu, kita susah hati pasal kita tak tahu dia sakit apa ni. Dia dapat ke, dia sakit dalam perut berangin ke apa ke. Sayang. Sayang sungguh-sungguh ni. Okay? Maka poin saya kasih adalah sayang. Maka kata Nabi, faqala, kata Nabi, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwalidiha. Nabi kata, ketahuilah, hampa tengok mak tu sayang kat anak dia sungguh-sungguh kan, sampai tak gamak nak lempak dalam neraka kan. Ya. Hampa nak tahu, Allah sayang kat kita lebih daripada sayang mak budak tu kepada baby dia. Kalaulah mak baby tu tak gamak nak buang anak dia dalam neraka, bagaimana Allah yang lagi sayang dekat hambanya lebih daripada mak budak tu sayang pada baby dia nak bubuh kita dalam neraka? Itu poin Nabi. Faham tak tuan-tuan? Allah sayang kat kita ni lebih daripada seseorang ibu sayang anak yang sedang disusukan. Tahap tu. Ibu yang menyusukan anaknya ini, yang sayang kepada anaknya ini, tu faham lah, tengah malam sanggup bangun, ada yang sanggup berhenti kerja, macam-macam ni, kerana sayangkan anak ni yang baru lahir. Kita baca kisah-kisah para ibu baru lahir kan, macam-macam. Ada yang berhenti kerja, ada yang tak tidur malam, ada yang tak sempat makan, ada yang macam-macam, sayang kerana anak dia rela. Tapi kata Nabi, Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwalidiha. Allah lagi sayang dekat hamba lebih daripada sayang ibu kepada anak yang di dalam susuannya itu. Subhanallah. Maka sebagaimana ibu itu tak gamak nak lontarkan anak dia dalam api, sebab Nabi sempat tanya macam tu. Nabi tanya macam tu. Nabi kata apa tadi? Atarana hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Agak-agak mak ni gamak dah nak buang anak dalam api, sebab tu tak gamak. Maka Nabi kata, ketahuilah Allah sayang kat hambanya lebih daripada sayang mak itu kepada anaknya. Maka Allah tak buat neraka untuk kita dibakar di dalamnya. Tuan-tuan buka Quran,
Bila sebut tentang neraka, apa ayat tutup dia? Uiddat lil kafirin, yang dijanjikan untuk orang kafir. Tapi orang Islam yang sibuk nak masuk ke dalamnya. Allah buat syurga 7, Allah buat syurga, Allah buat neraka 7, Allah buat syurga 8. Nak bagi lagi banyak masuk syurga pada dalam neraka. Orang yang masuk neraka ada peluang masuk syurga, unless orang yang kufur, khalidina fiha abada. Tapi orang Islam yang akan masuk masuk neraka, dia akan masuk syurga, by hook or by crook. Selesai dia punya tempoh hukuman, na'udzubillah, tu tak mau masuk langsung lah. Selesai tempoh hukuman, dia akan masuk ke syurga. Tapi orang yang masuk syurga, orang yang masuk neraka, dia akan keluar juga nanti, akan masuk syurga. Okay? Tapi tak ada orang yang masuk syurga sebentar, lepas tu dia kena keluar, dia masuk neraka. Tak ada. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Betapa Allah hiaskan kepada kita syurga itu indah. Betapa Allah susunkan kepada kita para karyawan, para bidadari, para anak-anak muda penjaga, para hidangan, segala kelengkapan, semuanya kepada kita. Keindahannya Allah berikan kepada kita. Sambutan daripada Allah di syurga kelak. Semayang tak payah, apa tak payah, duduk free, kerja pun tak payah pi. Kalau kita rasa seronok PKP kerja tak payah pi, duit dapat orang ada kerajaan. Ketahuilah itu tidak ada apa pun nak bergantikan dengan syurga. Kerja tak payah pi, masalah apa pun tak ada. Apa tak gaduh pening, duduk terbang melawat, berjalan melawak, boleh minum arak, boleh pi jumpa bidadari, nak bawa orang pun mau boleh. Apa yang kita nak ada? Rehat. Kita nak sabar sebentar sahaja, tuan-tuan. Kita nak sabar sebentar sahaja dengan taklif ini. Taklif ini maksudnya ujian ataupun bebanan ataupun tanggungjawab ini. Kita nak pikul sebentar sahaja, hanya pada alam dunia ni sahaja, tuan-tuan. Kita duduk di alam roh, kita duduk di alam rahim, kita duduk di alam dunia, kita duduk di alam barzah, dan kita akan duduk di akhirat. Dalam kelima-lima ini, yang kita ada taklif ini hanya di dunia saja. Yang kita kena buat amalan sikit-sikit untuk kita. Hanya dengan satu perhentian ini saja kita perlu buat 1-2 amalan. Kita akan berehat terus. Kita akan berehat terus. Kita akan berehat terus di sana. Kita akan tidur di kubur. Kita akan bergembira di syurga. Hanya dengan kita bersabar sebentar atas dunia ini dan kerenah yang ada padanya. Kita bersabar sebentar dengan cemuhan apa yang ada di dalamnya. Kita bersabar sebentar dengan penipuan fitnah apa yang berdiri di atas pundaknya. Kita berdiri sebentar, menarik nafas, merehat, memejamkan mata daripada segala penipuan, membalas kebaikan daripada keburukan yang kita terima, melontarkan senyuman daripada cemuhan dan caci maki yang dapat ke telinga. Sebarkan kebaikan, membina sahabat dan silaturahim, mengutus senyum dan kasih sayang, menyempurnakan ibadat, membaca Quran. Sebentar saja kita nak sabar. Kita dah lalui hidup berapa tahun? Saya 31, tuan-tuan mungkin ada sini 40, mungkin ada 20, mungkin ada 35. Kita dah lalui mungkin separuh daripada kehidupan kita, mungkin dah 90% daripada kehidupan kita. Kita tak tahu. Kita hanya nak habiskan saki baki usia kita ini. Hanya tinggal, kita tak tahu, mungkin 1-2 jam lagi. Kalau kita bersabar sebentar, mungkin dengan sabar ini dapat merehatkan kita lama di akhirat kelak. Kisah Al-Kiflu yang saya sebutkan sebentar tadi, hanya seluruh kehidupan dia buat jahat, 1 malam saja buat kebaikan. Tetapi itulah saki baki hidup dia yang ada, dan dia buat kebaikan. Maka dia berehat lama di barzah. Dia bergembira di syurga. Dia bergembira di syurga. Alam roh. Dia bergembira di syurga. Kita yang duk cakap ni, kita yang duk dengar ni, kita tak tahu berapa banyak lagi baki masa kita. Mungkin sehari, mungkin 10 tahun, mungkin seminggu,
mungkin sebulan, mungkin 20 tahun, kita tak tahu. Yang kita tahu, kita telah lepas 31 tahun kalau saya. Baki kita tak tahu. Jadi berbaloi untuk kita tarik sebentar gear, duduk diam sebentar, melontarkan senyuman, mendirikan ibadat, menyebarkan salam, mendamaikan manusia, tidak mencipta permusuhan, tidak mencipta perbalahan. Berbaloi untuk kita habiskan baki kehidupan kita yang kita tidak tahu berapa lama saja tinggal ini. Bersabar sebentar di atas kerenah ini untuk kita berbahagia selamanya buat dua alam di sana. Tuan, penat tuan menjadi baik, benar. Kadang-kadang bila orang maki kita, kita rasa macam nak balas balik. Tapi bila kita diam, orang kata kita bodoh dan mengalah. Biarkan. Kerana kita nak berehat lama di sana. Kita dah puas bergembira dah. Kita dah puas menikmati usia muda kita dah. Allah dah bagi peluang lah kepada kita. Kita dah pernah buat jahat. Kita dah pernah merepek. Kita dah pernah merapu. Kita dah pernah nakal. Sekarang kita dah datang hidayah. Kita dah berada pada suatu tahap, kita ditiupkan kesedaran. Maka daripada titik ini kita berjalanlah di muka bumi Allah ini, menghabiskan baki kehidupan kita dengan perbuatan yang baik. Mana tahu mungkin seminggu saja kita buat baik, kemudian Allah akan panggil kita pulang, rehat kita. 30 tahun kita buat dosa dan maksiat, seminggu kita bertaubat, kemudian kita buat baik seminggu, masuk syurga. Allahu Akbar. Orang Islam akan masuk syurga. Tetapi dalam Quran disebutkan mereka kekal di dalamnya. Itu orang kafir, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Orang Islam dia pasti masuk syurga bagaimanapun. Kita semua pernah melewati segala warna-warni dunia. Kita pernah berbuat baik, kita pernah berbuat khianat, kita pernah mengkhianati, kita pernah dikhianati. Kasih sayang Allah terlalu besar dan luas. Maka selesailah tadi hadis yang kita baca dalam bab Raja Pengharapan. Hadis nombor berapa tadi? 262 462 dan 465 tadi. InsyaAllah kalau ada kesempatan ruang dan masa, kita akan sambung lagi. Kita cari adik-adik yang pendek dan ringkas untuk kita kongsikan dalam ruang antara maghrib dan isyak ini dan kesempatan masa yang ada, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Sama-sama kita beramal ibadah, sama-sama kita memohon keampunan daripada Allah, kerana Allah sangat suka mengampunkan. Cuma kita tak minta ampun. Allah sangat suka memberikan, cuma kita yang tidak meminta. Allah sangat suka kita merayu, tapi kita tak merayu padanya. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa. Ya Allah, Allah ini Maha Pengampun dan mulia, dan Allah suka memberi ampun. Fa'fu anna, ampunkan kami ya Allah. Dan doa yang Tuhan, Allah suka memberi ampun. Kasih sayang Allah mendahului kemurkaannya. Analogi yang paling tepat adalah hadis sahih tadi, muttafaqun alaih. Kalau seorang ibu yang sedang menyusukan anak, dia punya sayang ke anak dia itu, Allah lebih sayang kita lebih daripada ibu tu sayang anak dia. Itu hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim dalam sanad jaga yang sama. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ada kelapangan umur dan rezeki, kita bertemu lagi. Saya doakan tuan-tuan, tuan-tuan doakan saya. Kita banyak dosa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita dan tempatkan kita dalam kalangan para kekasihnya. Dan mudah-mudahan kita berehat di kubur, dan mudah-mudahan kita bahagia di sana insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum.